Kalau masa tu, contohnya masa tu berada di lereng bukit atau di kawasan yang curam, kita alihkan masa dulu di tempat yang rata. Kalau masa tu berada di dalam air, kita alihkan masa tu ke tepi dulu, ke tepi. Okey. Pertama, bahagian mana kita nak duduk? Kita nak duduk sebelah sini ke, sebelah sana ke, mana-mana pun boleh. Ikut keselesaan kita untuk membantu pada mangsa. Okey, pertama, kita alihkan mangsa di tempat yang selamat. Maknanya kita clearkan danger tu dulu. Sekarang danger dah clear, kita respon pada mangsa. Cara nak respon pada mangsa, dia ada dua teknik sama ada tepuk pada dada ataupun kita pakai tekanan pada bahagian kepala. Okey, tujuan dia apabila kita buat teknik macam tu, kalau kata ada tanda-tanda kehidupan pada mangsa, kita akan nampak dia punya pergerakan di bahagian muka lah. Okey. Kita akan respon pada mangsa. Cik. Cik. Okey. Kalau kata mangsa tu tak ada respon. Okey, mangsa tu tak ada respon, terus kita minta bantuan. Minta bantuan tu bermaksud kita minta bantuan orang awam ataupun siapa-siapa yang ada berdekatan dengan kita untuk telefon kepada pihak hospital. Okey. Kemudian dalam masa sama selepas kita minta bantuan, terus kita bagi bantuan seterusnya. Okey. Sekarang ni mangsa kita dah minta bantuan, terus kita buat airway dia. Airway dia ada dua teknik Teknik pertama heat teaching lift, teknik kedua jaw thrust. Okey, heat teaching lift tolak dagu, dongak kepala. Dongak ni. Tolak dagu, dongak kepala. Ni teknik heat teaching lift. Okey, teknik kedua adalah teknik jaw thrust. Teknik jaw thrust dia kita kena berada di bahagian kepala mangsa. Okey. Pegang bahagian dagu, dongak ke atas Ni teknik jaw thrust. Okey. Okey, apabila mangsa ni kita dah bagi dia punya airway dah clear, dah cantik, kita bagi seterusnya apa tadi? Breathing. Okey, breathing kita akan pakai teknik look, listen and feel. Satu tangan berada di nadi apa ni? Okey, nadi karotik. Kenapa kita letak tangan di nadi karotik? Sebab di nadi karotik ni adalah nadi yang paling kuat lah. Kalau kita letak kita sendiri yang letak tangan kat nadi ni pun kita rasa. Okey, satu tangan berada di nadi karotik, satu tangan berada di dada mangsa dan telinga kita berada di hidung mangsa. Dalam masa yang sama kita tengok pergerakan pada dada. Okey. Okey. Bila tak ada juga tanda-tanda kehidupan dia, arah kita terus buat chest compress. Okey. Ini untuk mangsa yang mengalami kemalangan di tempat kerja ataupun di bangunan yang melibatkan kebakaran ataupun kelemasan asap lah. Berbeza kalau mangsa tercekik. Kalau mangsa tercekik, selepas kita buat airway, kita kena tengok dalam mulut dia sama ada benda asing ataupun tidak lah. Okey. Seterusnya kita buat chest compress. Okey, cara ukuran titik tekanan untuk chest compress, kita ambil daripada sudu hati. Tapi untuk lelaki mudah, kita cuma jarak tekanan dia kita ukur daripada nipple to nipple, between nipple to nipple. Okey, titik tekanan dia mesti kat sini Okey, cara tekanan dia pula kita kena kunci tangan yang dominan berada di bawah, kemudian kita kunci. Kalau kata tuan-tuan ni jenis kidal, tangan ni lah yang kuatnya. Jadi tangan ni lah yang kat bawah, tangan yang kidal tu lah kat bawah. Nampak tuan-tuan? Okey. Okey, mangsa tidak sedarkan diri. Okey, dia CPR ni hanya boleh dilakukan pada mangsa yang pertama tidak sedarkan diri, kedua tiada nadi dan ketiga tiada nafas. Dia cukup tiga-tiga perkara ni barulah kita boleh buat CPR. Kalau kata tak ada salah satu daripada tiga perkara ni, kita jangan buat CPR. Dia yang pastinya pertama dia pesang. Bila dah pesang, kita cek dia ada nadi. Bila dah pesang, kita cek pula dia ada nafas tak. Kalau tak ada nafas juga, kita cek yang ketiga pula ada nadi tak. Kalau tiga-tiga perkara ni dah lengkap, kita buat CPR. Kalau ada nadi tak payah buat. Dia contohnya kalau mangsa ni ada nadi tapi tak ada nafas, cukup kita bagi bantuan pernafasan. Cukup kita bagi bantuan pernafasan. Okey. Contohnya macam musim sekarang ni musim penyakit. Okey.
Untuk musim penyakit ni saya refer dengan pihak hospital lah. Dia kata untuk musim sekarang ni lebih kepada kita tak perlu buat bantuan pernafasan, kita cuma buat chest compress. Chest compress tu non stop sehingga mangsa tu ada tanda-tanda kehidupan. Bila mangsa tu dah ada tanda kehidupan baru kita buat kita buat recovery position. Dan dalam masa yang sama kita akan tunggu pihak hospital sampai lah. Okey. Saya sambung lagi untuk chest compress, titik tekanan dia berada di antara nipple to nipple untuk lelaki. Untuk wanita, jadi kita pakai konsep kiraan daripada sudah hati lah. Sudah hati ni kita daripada ujung sudah hati ni kita ke 2 jari dan titik tekanan ni berada di sebelah jari ni. Okey. Cara tekanan dia mesti tekanan tu mesti berada di kekuatan tekanan tu mesti berada di tak mari pula. Keberatan badan kita lah. Dia panggil apa? Dia panggil adalah bengkok. Dia keberatan badan kita. Okey. Tekanan dia mesti sebanyak 30 tekanan, 2 hembusan. Sebanyak 5 kitaran. Okey, 5 kitaran. Berapa kita dapat? Okey, 1/2. 1/2 ni bermasuk separuh tubuh mangsa ni. Separuh tubuh mangsa. Tekan. Okey, macam okey, saya tanya tuan-tuan, macam mana kalau mangsa ni mempunyai kepatahan di bahagian abdomen dia? Perlu ke kita buat CPR? Perlu kita buat chest compress? Okey, tentang kena tahu satu matlamat kita adalah untuk menyelamatkan nyawa. Pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kata mangsa ni ada kepatahan tapi mangsa ni tak ada tanda kehidupan. Jadi pertama kita kena selamatkan nyawa dia dulu. Biarlah ada kepatahan kat mana pun. Kepatahan kat sini, kepatahan kat sini. Kita selamatkan nyawa dia dulu. Kita dapatkan tanda-tanda kehidupan dia dulu, barulah kita buat rawatan yang seterusnya. Okey. 30 tekanan, 2 hembusan sebanyak 5 kitaran. 5 kitaran ni masuk 30 tekanan, 2 hembusan baru 1. 30 tekanan, 2 hembusan 2. Sebanyak 5 kali itu adalah masuk 5 kitaran. Selepas 5 kitaran kita akan cek dia punya nadi, pernafasan dan pergerakan lagi sekali. Okey. Ulang benda yang sama. Sampai bila tuan-tuan? Sampai dia bernafas, sampai kita penat, ataupun sampai pihak hospital sampai. Okey. Contohnya kita buat rawatan ni, kita buat chest compress ni, tak sampai lagi 5 kitaran. Dah ada tanda-tanda dia macam pergerakan tu. Apa tindakan kita sebenarnya? Okey, kita letakkan mangsa di kedudukan pemulihan, recovery position. Ayah tidur. Okey, recovery position ni tangan mangsa kita letak di tangan sini. Okey, satu di dada. Okey, jaga akak itu. Oh, apa? Okey, satu kaki kita angkat lembut sikit. Cara kita nak tolak ke sini ataupun ke sana bergantung pada kita. Kita pegang peha dan bahu dia, bahu mangsa ni, dan kita tarik ke sini. Dah bukan nak sekarang ni duduk atas ni. Patutnya dia duduk atas ni. Duduk mengiring. Ini adalah recovery position. Sakit tak? Okey. Tak ada masalah. Janji mengiring. Apa tujuan recovery position ni, tuan-tuan? Okey, lagi? Okey. Tujuan recovery position ni, tuan-tuan, adalah kita nak riliskan dia punya saluran pernafasan. Jika dia keadaan terlentang macam ni, kemungkinan sebab mangsa ni masih lagi lemah, kemungkinan dia punya lidah tu akan menutup saluran pernafasan dia. Apabila berada di recovery position ni, lidah ni akan terkeluar ke tepi. Dalam masa yang sama, kalau kata ada benda asing dalam mulut dia, benda asing tu akan meleleh keluar lah. Kohok ke apa ke, akan meleleh keluar ke tepi. Okey, dalam masa ni apa lagi tindakan kita perlu buat? Dalam masa recovery position. Okey, kita terus
pantau mangsa sehingga pihak hospital sampai lah. 2 minit sekali, 2 hingga 4 minit sekali kita kena pantau mangsa. Tapi kalau dalam keadaan recovery position ni, tiba-tiba kita cek tak ada pula, kita akan baringkan dia balik, kita start daripada awal balik.